Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pentadbir dan guru-guru yang sedang mengikuti sesi perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat dan kekal bersemangat untuk mengajar murid-murid walaupun mungkin agak sukarlah. Kadang-kadang kita nak capai objektif pembelajaran yang kita inginkan. Okey, jadi tujuan sesi perkongsian ini adalah untuk membantu guru-guru dalam memberi idea bagi meningkatkan kualiti PDPR agar lebih kreatif dan mungkin sedikit dapat menarik perhatian murid-murid dalam kelas PDPR lah. Okey, jadi untuk makluman, kehadiran akan diambil pada penghujung sesi untuk guru-guru mendapat 1 jam kredit ladap SPL KPM. Jadi tunggu sehingga hujung lah. Okey, jadi sesi kita hari ini adalah membina PowerPoint tentang PowerPoint, iaitu pembelajaran yang menyeronokkan menggunakan PowerPoint yang akan dikongsikan oleh Cikgu Ishraq. Okey, Cikgu Ishraq. Okey. Okey, tanpa membuang masa kita teruslah. Silakan Cikgu Ishraq untuk menyampaikan sesi dia. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, bagi cikgu-cikgu yang hadir, kenapa saya pilih PowerPoint? Sebab biasanya kita memang akan gunakan PowerPoint lah dalam PDPR kita. Okey, jadi sebab itulah bagi saya sesi ladap kali ini adalah untuk membantu kita menjadikan PowerPoint kita lebih menarik, tidaklah terlalu basic dan mungkin akan dapat membantu anak murid kita untuk menjadi lebih produktif lah di dalam kelas kita. Okey, jadi ada beberapa perkara yang saya akan share yang mungkin akan membantu dalam PDPR kita lah. Okey, boleh saya teruskan ya? Okey, yang pertama sekali adalah saya akan memperkenalkan basic function lah kita untuk kita mengetahui PowerPoint ni macam mana ianya berfungsi, kita kenalah tahu basic function yang ada untuk PowerPoint. Okay, saya tutup kejap. Okay, contohnya sebagai home, cikgu kena tahulah macam mana kita nak buat new slide, macam mana kita nak tengok slide yang sebelum-sebelum ni, kita boleh gabung slide dia. Contohnya kita hanya perlu tekan reuse slide saja dan slide-slide yang kita buka sebelum ni akan ada di sebelah sini lah untuk yang reuse slide. Layout, kita nak buat layout macam mana, shape, kita nak susun mana yang depan, mana yang belakang. Basically, PowerPoint sebenarnya dia boleh buat macam-macam. Dia boleh buat video, dia boleh buat animation, banyak benda yang kita boleh buat, tapi kita kena tahu basic macam mana nak buat sesuatu benda. Dan benda tu saya akan go through lah untuk sesi ladap pada kali ini. Okay, ini home. Ini rasanya memang semua PowerPoint lah ada. Untuk yang ni, lepas tu yang inside ni, sinilah cikgu nak inside picture, cikgu nak inside screenshot cikgu, photo album, sheet, icon, smart art, text, header, word art akan jadi macam ni lah. Kita cuba satu-satunya. Saya rasa benda-benda yang utama saya akan highlight kepada benda yang utama sahajalah. Jadi bagi sesiapa cikgu yang mengikuti sesi ladap pada kali ini, boleh buka PowerPoint cikgu dan kita akan go through satu-satu yang saya rasakan benda itu penting untuk kita buat sesuatu slide. Okey? Okey, bagi saya benda yang paling penting untuk kita buat slide mestilah word art. Okey, contohnya kalau kita nak buat muka depan untuk kita punya slide lah. Okey, jadi kita boleh guna word art. Contohnya saya nak kata English class with okey, ini adalah shape. Bila kita nak tukar color, kita hanya perlukan kepada text. Okey, text. Jadi di sini yang akan memainkan peranan lah untuk menukar color. Dan atas cikgu lah nak tukar color apa. Dan apabila kita nak besarkan sesuatu atau mengecilkan sesuatu perkataan, pergi kepada home, pergi besar, kita boleh besarkan, kita boleh kecilkan, tiada masalah. Okey. Contohnya saya buat.
Okay, lepas tu tadi kita dah letak word art. Kalau cikgu rasa cikgu kita nak bagi mencantikkan lagi, kita boleh letak shape ataupun icon untuk bagi kita nampak kita punya design tu meriah lah. Meriah dan cantik. Contohnya share line. Dan banyak benda lah sebenarnya yang kita boleh buat untuk yang ni. Sebab tu saya kata yang insert word art, yang penting lah word art. Jangan nak insert shape. Kita nak insert, okay, seterusnya kita pergi pada insert icon. Icon ni banyak benda lah yang kita boleh pilih juga. Kita boleh buat masuk lah untuk hiaskan kita punya slide. Jadi basically apa yang penting sebenarnya kita perlukan creativity lah sebenarnya. Icon, insert. Lepas tu kita pergi kepada design. Design kalau yang dalam PowerPoint, okay, dia hanya bagi yang basic design sajalah. Contohnya yang macam yang saya tunjuk ni lah basic design. Tapi at the end of this ladap, pada hujung ladap ini, saya akan kongsikan beberapa template yang saya rasakan sangat berguna dah. Dan macam mana cikgu boleh dapat free template yang lain. Okay. Tapi kalau untuk yang basic ni kita boleh pakai contohnya seperti ini, contohnya. Cikgu boleh pakai yang inilah, tak ada masalah pun. Tapi yang ni sebab kita dah cover dengan slide sebelum ni. Jadi contoh kalau kita nak pakai yang dah PowerPoint yang telah dibagilah, design yang telah dibagi. Okay. Lepas tu transition ni adalah apabila kita pergi kepada satu slide ke slide yang lain. Contohnya, sekejap saya back sekejap. Okay. Contohnya kita ambil white. Masa ni pun white. Jadi apabila kita buka slide kita, contoh kita buka slide kita, cikgu boleh pilih transition. Kita pilih transition. Lepas tu kita pilihlah transition ni macam kita nak pergi kepada satu slide ke slide yang lain. Jadi cikgu boleh pilih banyaklah benda pilihan yang kita ada. Okay, contohnya saya pilih white. Okay, so bila kita tekan ke next slide, dia akan jadi seperti ini. Ini untuk function white lah. Cikgu boleh cuba pula cut. Okay. Cut punya macam tak nampak sangat curtain lah. Kita ambil curtain. Okay, curtain. Contohnya dia akan menjadi seperti ini. Jadi apabila pergi kepada slide lain, dia akan jadi bentuk seperti lansir. Dan banyaklah transition lain yang cikgu boleh pilih sebenarnya. Wind. Dia akan jadi slide. Cikgu seperti ini. Kalau kita tukar slide, dia akan jadi seperti ini. Untuk transition. Jadi cikgu boleh cubalah satu. Transition mana yang kita suka antara kita nak pergi ke slide A ke slide B. Transition mana yang kita suka. Banyak cikgu boleh pilih. Antaranya switch, flip, gallery, box, door dan lain-lain. Tapi yang paling saya suka, saya rasa saya suka honeycomb lah. Honeycomb punya slide tapi dah jarang nak pakai sekarang. Okay, next cikgu boleh pakai untuk animation juga. Animation ni kita boleh pilih lah macam mana kita nak sesuatu teks ataupun gambar masuk ke dalam slide kita. Okay. Sebagai contoh, English class ni saya nak dia masuk dengan cara berpusing. Contohnya dia masuk secara berpusing. Yang gambar ni pula saya nak dia masuk dengan cara terbang. Okay. Jadi apabila kita tekan slide kita, akan dapatlah apa yang kita nak. Okay. Dia pun pusing. Ni terbang masuk. Okay. Untuk siri ladap kali ini, 4 benda ini sahaja yang kita akan main. Home, insert, design, transitions dan animations. Okay. Yang belakang-belakang ni, rasanya aku tak sempat, jadi saya akan fokus pada 5 ini sajalah. Home, insert, design, transition dan animation. Okay. Kita akan recap kembalilah apa yang saya dah lakukan untuk yang basic ni. Home ni macam cikgu nak ubah
saiz perkataan, cikgu nak ubah color perkataan, cikgu nak buat dia highlight, cikgu nak masuk easy shape, okay, easy shape, cikgu nak arrange tinggi ke depan, mana satu yang depan, mana satu yang belakang. Contoh kalau tulisan ni cikgu nak buat ke hadapan, kita tekan bring to forward. Kita ambil arrange, kita klik arrange. Lepas tu tekan bring to forward. Dia akan jadi ke hadapan lah. Kalau gambar ni nak ke depan pula, kita tekan arrange, kita bring to forward. Okay. Sama je lah macam begitulah kalau apa-apa yang kita nak buat ke depan. Hanya bring to front ataupun bring to forward lah. Okay. Home, kalau insert, kita nak insert shape, kita nak insert gambar, kita nak insert word art, kita nak insert text box, kita nak insert video. Ini kalau kita nak ambil video lah, kalau kita nak insert video. Bolehlah pilih video apa yang kita nak ada dalam laptop kita. Ni kita nak insert audio. Ini untuk insert. Ada semula dalam ni. Insert gambar, insert audio, insert lagu, insert video, macam-macam insert lah untuk kita yang ni. Lepas tu design ni, design template. Okay, design template. Tapi saya tak galakkan lah untuk cikgu pakai design template sebab design template yang PowerPoint bagi sangat basic. Jadi macam tak menarik, kurang menarik. Okay. Dan dekat internet sekarang dah ada banyak yang kita boleh pilih dan yang kena dengan tema kita. Contoh kita nak ajar pasal animal, pasal haiwan. Okey, kita pilih template yang mengenai haiwan. Ataupun kita nak belajar, kita nak ajar pasal tempat. Okey, kita cari template yang berkaitan dengan tempat. Okey, jangan ambil basic design ni sebab basic design ni betul-betul basic. Okey, jadi nampak macam kurang menarik. Lepas tu transition ni untuk slide ni daripada satu slide pergi ke slide yang lain. Macam mana kita nak, rupa dia macam mana kita nak pergi. Contoh honeycomb ke repel ke. Ni cikgu boleh try lah satu-satu. Mana efek yang cikgu suka. Dan animation ni adalah macam mana kita nak sesuatu benda tu masuk ke dalam. Okay, macam entrance ni kita pilih nak flow in, split ke apa ke. Dan yang gambar ni, dan macam mana kita nak emphasize. Contoh honeycomb, okay, honeycomb. Ni yang slide yang kita buat tadi lah. Honeycomb, English class. Lepas tu ada gambar. Okay. Okay, itu adalah untuk basic lah cikgu. Basic PowerPoint. Okay, basic PowerPoint. Kalau cikgu nak saya terangkan lebih banyak, mungkin cikgu boleh tulis dalam borang maklum balas selepas inilah. Dan mungkin saya akan fokus more to basic option lah, macam mana kita nak buat PowerPoint secara basic. Okay, sebab yang untuk siri ladap kali ini, saya lebih tekankan kepada macam mana kita nak buat PDPR kita lebih menarik dan akan menarik perhatian lah. Okay, jadi mungkin ke arah intermediate akan ke arah yang lebih susah daripada yang beginner punya lah. Jadi kalau cikgu nak yang lebih kepada basic, cikgu boleh tulis dalam borang maklum balas dan mungkin akan ada fasa 2 lah. Okey, seterusnya kita akan pergi ke teknik highlight. Okey, teknik highlight saya akan ajar 3 teknik highlight yang cikgu boleh amalkan. Teknik highlight ni apa? Okey, teknik highlight ini adalah bila mana kita nak emphasize, kita nak menonjolkan sesuatu isi kita kepada murid-murid kita. Okey, sebagai contoh teknik highlight yang pertama adalah dipanggil shift the focus. Okey. Shift the focus ni macam mana? Okey, shift the focus contohnya ini adalah contoh PDPR English saya. Contoh English PDPR saya. Saya letak gambar, lepas tu saya tulis. Okey, saya nak budak baca. I live in a big house. Okey. Okey, bila mana pergi kepada slide kedua, bila mana pergi ke bila mana pergi ke ayat kedua, ayat yang pertama ni akan bertukar menjadi warna kelabu. Okay, so budak pun akan baca. The kitchen, the living room and the bathroom are downstairs. Okay, yang ni pula akan jadi kelabu. Jadi dia akan pergi ke ayat ketiga. There are 3 bedroom upstairs. Okay, ini dipanggil shift the focus sebab kita akan fokus kepada ayat yang kita nak sahaja. Jadi ayat yang lain ni kita boleh hilangkan atau kita boleh tukar dia menjadi color yang lain. Jadi murid-murid akan tahulah kita tengah baca ayat yang mana sekarang ni. Boleh ya cikgu? Okey, macam mana kita nak buat shift the focus ini? Okey, shift the focus yang paling senang. Okey, kita akan mula.
Pertama sekali, shift the focus, cikgu perlu insert text box. Kita masuklah text box kita. Okay, insert text box. Contohnya ayat yang kita nak buat, saya adalah seekor ayam. Saya adalah seekor ayam. Saya ayam berwarna. Saya suka makan KFC. Contohnya, okay. Bila kita nak shift the focus, contoh saya ambil 3 ayat ni lah. Dan nak bagi lagi menarik, cikgu boleh letak gambar lah. Contohnya kita ambil insert, kita go to pictures, boleh ambil device, boleh ambil online. Kalau cikgu nak senang ambil online pictures pun tak apa. Online pictures, lepas tu kita type chicken. Dan akan keluarlah gambar seekor ayam. Okey. Kalau cikgu nak bagi PDPR cikgu lebih menarik lah. Dan yang bawah ni boleh padam je, tak ada masalah pun. Okey. Allah, warna dia lain pula. Saya adalah berwarna coklat. Okey, macam mana kita nak shift the focus, nak bagi murid-murid tahu kita tengah ayat yang ke berapa, adalah dengan cara kita pilih semua, kita go to animations. Okay, ini penting cikgu. Kalau kita nak buka animation, better kita buka animation panel ni. Okay, so kita akan nampaklah apa yang kita buat. Jadi kita klik sini, kita klik kepada text box tu. Okay, kita pilih animation. Animation yang kita akan pilih adalah animation white. White. Okay, animation white. Okay, lepas kita dah pilih animation white, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu tukar kepada body sesuatu. Kita akan tukar, klik, buat sesuatu juga. Okay, dia tak boleh nak select semua, mana kita select satu-satu lah juga. Okay, kita select saya adalah seekor ayam. Kita pilih white, saya adalah seekor ayam. Allah. Okey, kita buat lagi sekali ya. Maaf ya cikgu. Okey, saya adalah seekor ayam. Kita pilih animation white. Saya ayam yang berwarna coklat, animation white. Dan saya suka makan KFC, animation white. Dia boleh buat semua sekali sebenarnya, tapi saya lupa. Jadi nanti kalau saya ingat nanti saya akan remind baliklah dalam ni. Okey, kalau kita pilih satu kita boleh buat satu-satu juga. Tapi yang pentingnya dia kena ada 3 yang macam ni lah cikgu. Okey. So bila kita dah ada 3 panel, 3 animations yang untuk macam ni, kita pilih effect option dia adalah kita change direction, kita pilih from left lah, bukan from bottom. Sebab kalau from bottom dia akan jadi macam ni lah, satu daripada ke atas. Kalau from left kita akan ambil daripada kiri lah cikgu, dia akan jadi macam ni. Okey. Dan apabila kita dah change direction kita kena select animation, kita pilih ke 3 ini dan kita pergi kepada effect options. Okey, effect options. Okey, apabila kita dah pergi kepada effect options, kita akan pergi kepada after animation. After animation ni lah yang akan tukarkan color tulisan yang kita dah baca tadi. Okey. Contohnya saya nak sama dengan background, saya boleh pilih color kelabu lah, color kelabu ni sebab nak bagi sama dengan background. Tapi cikgu boleh pilih color apa-apa pun tak ada masalah. Kalau cikgu nak sama dengan color background cikgu boleh pilih more color dan cikgu pilihlah color yang sesuai. Okey, color yang cikgu berminat. Okey, yang ni saya pilih color ni. Lepas tu kita tekan OK. Okey, jadi apabila kita mainkan slide kita, dia akan jadi macam ini. Saya adalah seekor ayam. Kita pergi kepada next point, kepada point seterusnya. Saya ayam berwarna coklat. Jadi ayat yang tadi telah hilang. Dia dah tak ada. Okey. Jadi budak-budak akan fokus kepada ayat yang kita baca sahaja. Okey. Saya ayam berwarna coklat. Dan next, saya suka makan KFC. Contoh, jadi 2 ayat yang tadi telah hilang. Okey, cikgu. Okey, jadi tinggal ayat yang ketiga sahaja. Okey, inilah yang kita panggil shift the focus. Okey, teknik shift the focus. Jadi kita akan fokus
kepada ayat yang kita nak sahaja. Okey, seterusnya kita akan go to play in reverse order. Play in reverse order. Okey, teknik ini saya rasakan sesuai untuk kita umumkan kalau kita ada buat competition, pertandingan between murid-murid, antara murid-murid kita boleh gunakan teknik ini, okey, untuk kita mengumumkan siapa nombor satu, okey, kedudukan diorang. Contohnya, okey, contohnya seperti ini. Lepas tu cikgu pun umumkan siapa yang dapat nombor 3, 2 dan 1. Okey, contohnya pemenang nombor ke-4 adalah Anis Zulaika. Pemenang nombor ke-3 adalah Umi Hafizah. Pemenang nombor ke-2 adalah Abu Bakar. Dan pemenang yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Nik Raja. Contohnya, okey. Jadi cikgu boleh pakai ini untuk cikgu punya sistem pertandingan ke atau apa-apa yang bersesuaian dengan teknik PDPR kita. Okey. Okey, contoh okey macam mana kita nak buat in reverse order ini? Okey, contohnya kita ambil macam biasa kita add text box. Add text box. Dan letaklah. Contohnya nak buat apa kita buat nama lah. Nombor 1 Muhammad, nombor 2 Siap, nombor 3 Allah. Nombor 3 Fikri. Contohnya lah. Okay. Dan kalau kita nak centerkan tu, just tekan center sini lah. Centerkan kita punya nominees, kita punya peserta. Okay, kita letak sini. Okay, kalau nak bagi lagi, kita buat besar sikit. Okay, pemenang dia. Okay, macam mana kita nak buat reverse order? Okay, saya suka letak gambar sebenarnya kalau dalam PDPR saya supaya benda tu akan menarik perhatian murid. Jadi kalau cikgu nak ambil gambar, cikgu pergi kepada picture. Kalau cikgu nak senang, cikgu malas nak mencari, cikgu pergi ke online picture cikgu. Online picture, itu cikgu type lah apa yang cikgu nak. Kita pun taiklah apa yang kita nak. Tak ada masalah. Lagi senang daripada yang cikgu nak cari internet. Tapi kalau tak ada yang gambar yang cikgu berkenan, cikgu kena cari dalam internet jugalah. Kok ada gambar yang cikgu berkenan. Yang sebab yang online picture yang PowerPoint yang bagi ni agak basic lah juga sebenarnya. Okey. Jadi macam ini. Okey. Bila kita nak buat play in reverse, macam biasa, kita klik satu box terus Allah. Kita klik satu box terus. Kita pergi kepada animation. Kita masih buka animation pane je. Animation pane ni sentiasa ada. Sebab teknik highlight ni akan fokuskan kepada animation sahaja. Okay. Jadi kita akan pilih animations. Macam biasa kita pilih wipe juga. Kita tukar direction dia kepada left. From left. Dan kita akan klik kepada effect option. Okay, from left tadi sorry cikgu, laju sangat ke? Okay, klik pada whole box, pilih pada semua kotak, pilih animation wipe, pilih animation wipe. Lepas kita dah pilih animation wipe, kita pilih effect option. Kita pilih effect option, tekan effect option ni, kita klik left. Kita klik left. Okay, kita klik left. Okay. Apabila sudah klik left, kita akan klik pula kepada text box ini. Klik text box dan kita pilih kepada effect option. Okay. Kita pilih kepada effect option dan kita akan pilih text animation. Text animation. Kita pilih satu-satu in reverse order. Okay. By first level paragraph in reverse order. Okay. Jadi dia akan jadilah. Kalau cikgu rasa cikgu nak buat lagi menarik, boleh, tak ada masalah. Sebab itu saya kata, kita hanya perlu explore. Kita hanya perlu tahu basic PowerPoint dan atas kreativiti kita nak buat macam mana. Okay, contohnya kita letak effect. Kita letak bunyi. Okay, kita boleh buat drum roll. Tak ada masalah. Okay, yang macam tadi gambar tadi saya letak drum roll dia sebenarnya. Okay, letak drum roll, tekan okay. Okay, jadi apabila kita tekan play, dia akan jadi macam ni lah. Okey, jadi pertandingan minggu lepas, cikgu telah buat pertandingan minggu lepas dan semua murid telah menyertai. Jadi cikgu akan umumkanlah
3 pemenang di dalam kelas 3 dinamik. Okey. Pada tempat ketiga adalah manakala bagi tempat kedua adalah Isra, dan bagi tempat pertama tidak lain dan tidak bukan adalah Muhammad. Okey, ini adalah untuk play in reverse order. Okey, bagi saya yang ni sesuai untuk kita umumkan pemenang lah. Kalau cikgu rasa ini sesuai untuk cikgu punya PDPR, cikgu boleh gunakan untuk benda lain. Tiada masalah. Okey, boleh cikgu setakat ni dua teknik highlight. Boleh ya cikgu? Okey, itu teknik highlight yang basic lah. Jadi kita akan pergi ke teknik highlight yang terakhir, yang ini bagi saya agak complicated lah. Jadi dia lebih advance sedikit. Dia bukan susah sangat tapi dia lebih advance sedikit. Ini dipanggil zoom the point. Okay. Contohnya saya buat macam ini. Ini untuk PDPR bahasa Inggeris saya lah. Okay, zoom the point. Ini adalah gambar rumah. Ayat kita dah tulis di bawah ni. Jadi ayat rumah saya adalah seperti ini. Okay. I live in a big house. The kitchen, the living room and the bathroom are downstairs. There are 3 bedrooms upstairs. Okay. Jadi zoom the point, macam mana ia berfungsi adalah ia berfungsi seperti ini. Contoh ayat pertama saya nak fokuskan, saya nak emphasize. Jadi ayat pertama, okay, dia akan jadi besar. I live in a big house. Okay, kita nak emphasize kepada ayat kedua. Dia akan jadi ayat kedua pula besar. Ayat pertama tadi dah jadi kecil. The kitchen, the living room and the bathroom are downstairs. Okay. Dan kita pergi kepada ayat ketiga. Jadi lagi 2 ayat dia akan jadi kecil. There are 3 bedrooms upstairs. Okay. Itu adalah teknik dipanggil zoom the point. Okay. Jadi macam biasa, maaf cikgu, saya sebenarnya kalau nak pakai add text box biasa pun boleh. Cuma saya lebih suka kalau ada gambar lah. Jadi add pictures, online pictures saya nak ambil. Saya nak cerita pasal kucing lah hari ni. Okay, kita ambil cat. Okay, kita ambil gambar kucing dan kita start lah. Tulis apa yang kita nak ajar. Contohnya kita add text box di bawah. This is my cat. My cat likes to eat a fish. It is orange in color. Okey, sebagai contoh. Tapi teks tu panjang lagi lah cikgu boleh buat sebenarnya. Cuma untuk sesi ladap kali ni saya buat teks yang pendek-pendek lah bagi cikgu nak faham. Okay, macam biasa kalau cikgu tak suka dia ke sini, cikgu boleh tukar jadi center. Okay. Jadi center. Kita besar sikit letakkan. Besar. Oh. Okay. Okay. Macam mana kita nak buat zoom to the point? Kita hanya pakai animation juga. Okay. Pergi kepada animations, klik animations, klik kepada go and shrink, go and shrink, go and shrink. Okay, go and shrink. Dia boleh klik semua, lepas tu kita boleh buat satu-satu cikgu, tapi bila saya nervous ni, saya agak lupa sikit teknik dia. Okay, jadi nanti kalau saya ingat balik, nanti saya cikgu-cikgu mana yang berminat boleh PM saya lah dan saya akan beritahu lah selepas seri ladap ini. Okay, contohnya kita dah pilih 3 benda ni. Okay, kalau kita pilih grow and shrink saja, dia akan jadi seperti inilah cikgu. Jadi ayat yang pertama dan kedua tadi tak berubah kepada saiz yang asal. Okey, jadi dah tukarlah kita punya purpose, dah tidak menjadilah kita punya purpose, iaitu kita nak emphasize kepada ayat kita tadi. Okey.
Jadi kita start on click tapi duration saya akan pendekkan sikit menjadi 0050. Kita buat 5 saat je lah. Okay, kita tukar duration dia cikgu. Pergi kepada duration, kita tarik kepada 0050. 50. Okay, 50. Okay, lepas dah siap yang ini, okay, kita klik lagi sekali. Okay, klik whole box. Kita boleh klik whole box. Kita klik kepada add animation. Okay, lepas itu kita klik kepada grow and shrink lagi sekali. Kita tukar kepada 0.05 seperti tadi. Cuma beza yang kali ini, tadi kita buat start on click. Sekarang ini kita buat start with previous. Okay, start with previous. Okay. Okay, bila kita dah start with previous, apa yang kita perlu tukar adalah kita perlu tukar size dia sebenarnya. Sebab kita nak kecilkan dia kembali. Okay, kita pergi kepada effect option. Okay, effect option size. Okay, size ni penting kan cikgu? Sebab kita nak jadikan dia kepada normal font balik. Kepada perkataan yang kecil kembali. Jadi kita custom balik, dia jadi perkataan dia adalah 67%. Number dia adalah 67%. Okay. Apabila kita dah tekan 67, cikgu jangan klik mana-mana. Kita hanya perlu tekan enter. Okay. Tekan sini, klik 67 dan tekan enter. Okay. Lepas tu tekan OK. Okay, sekarang ni macam mana kita nak susun? Kita susun simple je cikgu. This is my cat. Nombor 1 dengan 2 klik ni kita biar. This is my cat, kita letak di bahagian bawah nombor 2. Okay, my cat likes to eat fish, kita letak bawah nombor 3. Dan it is orange ni kita boleh delete. Kita boleh remove. Okay. Jadi apabila the outcome, the kesan hasil yang kita akan hasilkan adalah seperti ini. Okay, gambar kucing. This is my cat. My cat likes to eat fish. It is orange in color. Boleh cikgu? Okay, itu adalah teknik yang dipanggil zoom the point. Okay, teknik yang dipanggil zoom the point. Okay cikgu, boleh Setakat ini 3 teknik saja. Zoom the point, play in reverse order dan shift the focus. Okay. Dan akhir sekali pula dah. Dan seterusnya kita akan buat teknik Prezi. Okay, kalau macam rasanya Prezi ni famous dalam 3 tahun lepas, 4 tahun lepas. Okay, jadi sesiapa cikgu yang pernah pakai Prezi, dia tahu macam mana Prezi ni fungsi. Dia lebih kurang PowerPoint. Tapi Prezi ni lebih menarik kerana dia boleh zoom satu point yang kita nak. Okay, tetapi dengan PowerPoint yang sekarang ini, kita pun boleh pakai teknik Prezi. Okay, contoh teknik Prezi adalah seperti ini. Okey, contohnya kita nak mengajar mengenai peta dunia. Okey, contohnya peta dunia. Jadi whole ni dah penuh lah juga. Jadi kita boleh pilih laser point. Okey, peta dunia kan ada United States, Greenland, kita terang peta dunia apa semua kan. Okey, lepas tu kita nak fokus kepada Malaysia. Kan dalam gambar ni Malaysia ni kecil. Okey, jadi apabila kita nak fokus kepada Malaysia, dia akan jadi seperti inilah. Dia akan zoom kepada Malaysia. Okey, cuma satu benda cikgu kena cari gambar tu yang HD. Okey, kalau tidak dia akan jadi pecah-pecah macam ni. Okey, jadi kita kena tahu gambar yang HD, gambar yang tidak pecah lah. Okey, Malaysia. Lepas Malaysia kita terangkan pasal Australia pula. Okey, contohnya Australia ditemui pada tahun bla bla bla. Dia presidennya sekarang adalah seperti ini. Okey, yang ni contoh cikgu nak terangkan pasal Arab lah. Okey, contohnya ada beberapa negeri Middle East, okey. Saudi Arabia, UAE, dekat mana terletaknya Iraq, Iran, Qatar apa semua dan seterusnya. Pasal Kanada, okey, kita terangkan siapa presiden Kanada, apa dia punya kelebihan, apa dia punya undang-undang ke apa ke. Cikgu nak cerita pasal kelebihan Kanada terletak di mana, atau kalau untuk English yang saya tahu adalah musim lah. Okey, macam kita terangkan, okey,
Contohnya kita nak terangkan pasal 4 musim yang ada di dalam dunia. Okay, kenapa Malaysia ni tak ada musim? Okay, macam ni kita punya garisan titik tengah ni lah, garisan titik tengah, sebab itulah kita tak ada garisan garisan titik tengah, sebab itulah kita tak ada 4 musim tu. Jadi macam kita nak terangkan contohnya, okey, inilah Malaysia, musim dia ada musim hujan, musim panas sahaja kalau kita pergi ke negara lain. Okey, manakala untuk negara Arab, dia hanyalah ada musim panas sahaja dan ia dipenuhi dengan padang pasir. Seterusnya kita akan cerita pasal Kanada pula. Kanada ada 4 musim, musim luruh, musim panas, musim summer, winter, musim sejuk dan lain-lain lah. Okey, contohnya itu adalah untuk negara lah, dan mungkin Cikgu Sain boleh aplikasikan benda ini, dan kita letak gambar jantung, okey, dan kita terangkan each part, bahagian-bahagian jantung tersebut. Contohnya, okey, ini adalah bahagian jantung superior vena cava, kat pulmonary artery. Lepas tu kita pergi kepada next slide, dia akan jadi left common aortic, left pulmonary artery. Kita pergi kepada next slide, right ventricle, dalam tu ada small cardiac vein. Lepas tu kita pergi kepada next slide, left ventricle. Okay, basically PhD sebenarnya dia zoom kepada point yang kita nak tunjuk. Okay, dan kita boleh pakai teknik PhD tu dalam PowerPoint. Okay, atau basically cikgu nak buat macam style iklan pun boleh. Contohnya ini kosong kan, kita nak tunjukkan point kita kepada budak. Okay, dia akan jadi seperti ini. Gambar tu akan naik ke atas. Dia jadi menarik dah sikit cikgu. Okay, gambar tu akan naik ke atas. Ini pun kita akan pakai teknik yang sama. Okay. Okay, ataupun lagi satu, banyak juga. Okay, lagi satu contoh kita nak terangkan pasal buah-buahan. Okay, saya ada 3 gambar. Macam mana kita nak zoom? Okay, kita pergi kepada satu-satu contoh kita nak cerita pasal apple. This is an apple. This apple is red. It is delicious. Kita pergi kepada gambar kedua. This is mangosteen. This mangosteen is purple. It is delicious. Dan kita pergi kepada gambar ketiga. This is durian. This apple is yellow. It is delicious. Okay, semuanya memakai teknik yang sama, iaitu kita pakai teknik morph. Okay, teknik morph. Okay, macam mana kita nak buat teknik morph ini adalah sangat senang. Kita pergi kepada new slide. Okay, kita pergi kepada new slide. Kita pilih gambar mana yang kita nak. Okay, kita pilih gambar mana yang kita nak. Sebagai contoh, saya pilih gambar. Okay, sebagai contoh saya pilih gambar heart tadi. Gambar jantung. Okay, ini adalah kita punya main lah, kita punya slide yang utama. Okay, apabila kita pergi slide yang kedua, kita nak fokus kepada jantung di belah kanan. Kita nak fokus kepada jantung yang di belah kanan. Pertama sekali, apa yang cikgu kena buat adalah cikgu perlu kecilkan slide cikgu. Okay, belah zoom ni, belah besar kan, zoom in, zoom out ni, kita ambil yang kecil. Yang kecil, kalau nak yang kecil sekali pun boleh. Yang macam ni pun boleh, okay. Kita ambil yang kecil, lepas tu kita zoom. Okay, kita zoom. Kita pergi ke jantung belah kanan. Okay, belah kanan. Macam mana kita nak tahu kita perkara itu berfokus ke tidak? Cikgu tengok je slide cikgu. Okay. Kalau kita gerak ke atas sikit, dia akan jadi gini. Kalau kita gerak ke bawah sikit, dia akan fokus ke benda lain. Jadi kita pilih ke apa yang kita nak fokus. Contoh kita nak fokus kepada jantung sini. Okay, boleh cikgu? Okay, kita pergi kepada slide kedua. Contoh kita nak fokus kepada belah kiri pula. Kita nak fokus kepada belah kiri pula. Dia akan fokus kepada belah kiri. Kita pergi kepada slide ketiga. Okay, sebenarnya saya copy paste saja. Copy, tekan copy. Lepas tu kita paste kat slide baru. Okay, lepas tu kita besarkan. Okay, kalau cikgu nak sama saiz, okay, cikgu paste. Paste use destination team. Kalau cikgu paste picture saja, dia akan jadi kecil. Jadi kita nak saiz yang sama, kita use destination team. Okay, jadi kita nak fokus yang belah bawah. Belah bawah kanan. Okay. Dan slide terakhir, kita nak fokus kepada yang belah kiri. Kalau cikgu nak senang, cikgu tekan Ctrl C, cikgu pergi ke slide ni, cikgu tekan Ctrl V. Akan copy paste teruslah. Dan ada shortcut lah. Kalau nak shortcut ni pun, cikgu boleh tulis dalam maklum balas seterusnya. Mungkin saya boleh ajarlah shortcut yang boleh kita gunakan di dalam komputer kita. Okay, jadi apabila dah jadi macam ni, kita dah siap semua slide kita, kita tekan semua sekali. Kita pergi kepada transition, tekan transition dan kita klik kepada morph. Okay,
kita klik kepada mark. Okey. Cikgu kena highlight lah apa yang slide yang cikgu nak. Okey. Tekan ni dan tekan control. Tekan anak panah dan tekan control. Okey. Supaya kita boleh highlight semua yang kita nak. Okey. Lepas tu pilih transition dan pilih mark. Okey. Jadi apabila kita buka slide kita, dia akan jadi seperti ini. Allah. Ini bawah. Okey, apabila kita buka slide kita, dia akan jadi seperti ini. Okey, teranglah jantung ini adalah jantung manusia. Okey, seperti yang anda boleh lihat, kita mempunyai 4 bahagian. Okey, bahagian yang pertama, okey, dia pun zoom bahagian belah kanan. Bahagian yang kedua, dia pun zoom belah kiri. Bahagian yang ketiga, dia pun zoom belah bawah kanan. Lepas tu bahagian yang keempat dan dia akan zoom lah. Ini dipanggil teknik morph lah. Cikgu nak kita boleh zoom lah. Okay. Kalau kita nak buat yang macam yang saya buat pasal durian ni tadi, kita nak lebih berfokus pun boleh, cikgu, tak ada masalah. Okay. Contohnya, Allah tak sempat nak tunjuk ni. Okay, tak apalah. Yang untuk yang durian ni, kalau siapa yang nak belajar boleh PM saya lah. Sebab saya takut tak sempat. Sebab masa yang diberi adalah sejam saja. Okay, kalau yang bahagian, saya rasa yang paling sesuai untuk kita gunakan dalam PDPR ni adalah ni lah. Okay, contoh gambar banyak-banyak kita nak buat. Okay, kita pun buatlah satu. This is an apple, dia zoom kat apple. Lepas tu bahagian dua pun dia zoom kat belah sini. This is a mangosteen, the mangosteen is purple. Jadi dia pun buat bahagian ketiga. Okay. Ini adalah teknik morph lah. Ataupun siapa yang biasa pakai Prezi, ini adalah lebih kurang Prezi lah. Okay, seterusnya adalah cara membuat tulisan seperti berita. Okey, sebagai contoh adalah seperti ini. Okey, contohnya bawah ni. Okey, ni saya ambil gambar daripada internet lah sebenarnya. Okey, kita pun buat tulisan kat bawah ni. Contoh yang saya tulis ni, SKSTB masih lagi menjadi juara tarik tali di dalam daerah Gombak. Contohnya lah. Okey, jadi bolehlah letak tulisan ni bergerak di bawah. Okey, bagaimana kita nak aplikasikan ia di dalam PDPR kita? Okey, ini boleh digunakan di dalam slide yang paling hadapan sekali, cikgu. Slide yang paling hadapan. Sebagai contoh yang saya letak ini adalah inilah. Okey, yang ni saya letak sekali dengan muzik lah untuk slide depan saya lah. Jadi macam ni. Untuk tunggu budak-budak masuk, untuk tunggu murid-murid masuk. Okay, macam ni saya tulis, please wait for a while. We will start our class in 5 minutes. Okay, kita akan start kelas kita dalam masa 5 minit. Okay. Okay, yang ni macam yang design apa semua ni saya ambil daripada internet ni, cikgu. Saya tak buat pun satu-satu, saya nak letak buku ni apa semua, memang tidaklah rajinnya saya. Tapi kalau cikgu rajin boleh, dia nak buat design sendiri, tak ada masalah atas kreativiti kita. Cuma yang saya nak beritahu, slide ni saya ambil daripada internet. Okey, sebab tu saya kata janganlah pakai design yang PowerPoint bagi. Basic sangat. Okey, macam mana kita nak buat adalah seperti ini. Okey. Okey. Macam mana kita nak buat tulisan itu? Okey, first kali kita inside shape, kita ambil bentuk rectangle. Okey, kita tariklah sepanjang kita punya slide dan kita nak buat besar mana, tariklah slide kita. Okey, dan atas cikgu lah nak buat color apa, nak buat color kuning ke, nak buat color hijau ke, boleh tukar. Contohnya saya pilih ni warna hitam. Outline dia saya nak pilih warna apa warna hijau contohnya. Tak lawa warna hijau, hitam, warna putih. Putih hijau. Okey, putih hijau. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita inside lagi, kita ambil text box. Kita tarik sama panjang, sama saiz dengan yang tadi. Dan kita pun type dalam ni. Okey, contohnya kita type. Assalamualaikum. Kelas kita, kelas bahasa Inggeris. Kelas lain lah. Bahasa Inggeris 3 cekal akan bermula dalam masa 5 minit. 5 minit. Mesti berharap semua dalam keadaan bersedia. Okey, contohnya adalah seperti itu. Okey, apa yang kita nak kena buat adalah kita kena buat duplicate. Okey, kita copy dan kita paste. Kita copy dan kita paste. Dia akan ada dua lah. Okey, akan ada dua lah inside text box ni. Okey. Okey, apa yang kita kena buat? Okey, saya nak tukar warna jadi warna putih. Cikgu bagi jadi menarik sikit. Warna putih. Supaya okey.
Oh, okey. Jadi apa yang kita kena buat adalah satu kotak ini kita pergi kepada animation, kita pilih fly in. Kita pilih fly in. Okey, animation kita pilih fly in. Okey, effect option kita pilih from right. Okey, effect option dia adalah from right. Okey, yang lagi satu kita pergi kepada fly out. Okey, kita pergi kepada fly out. Effect option arah dia kita tukar to left. Okey, effect option dia to left. Okey. Okey, jadi apabila effect option kita dah tukar, sekarang ni kita perlu tukar dia punya timing. Okey, dia punya masa supaya dia tidaklah akan berhenti. Contoh kalau macam ni yang kita buat sekarang ni, okey kita klik. Dia pun jadi macam tak automatic lah. Okey, jadi apabila kita nak tukar, kita tukar kepada effect options. Okey. Sekarang ni effect option dia, kita pergi kepada timing, kita buat with previous. Dia jadi automatic lah. Kita buat with previous. Okey, kalau cikgu rasa budak-budak ni macam yang tadi tu laju, kita boleh ambil extremely slow. Kita ambil extremely slow. Okey, kita ambil yang paling slow supaya budak-budak ni boleh baca. Okey. Dan yang ini pun ambil lah until end of slide. Until end of slide. Repeat until end of slide. Okey. Samalah yang macam ini. Yang ini pun kita ambil kepada timing dia. With previous, kita ambil yang paling slow, extremely slow. Okay, dan until end of slide. Until end of slide. Okay, apa yang kita perlu buat seterusnya adalah kita perlu masukkan ke dalam kotak kita. Okay, masukkan ke dalam kotak kita dan kita masukkan ianya bersama-sama. Okay, pastikan sama cikgu. Kalau ada terlebih tu kurang tu betul kan. Okay, jadi apabila kita nak play our slide, kita nak mainkan slide kita, dia akan jadi seperti inilah. Dia pun akan jadi seperti tulisan dalam berita. Assalamualaikum. Kelas Bahasa Inggeris 3 Cekal akan bermula dalam masa 5 minit. Mr. berharap semua dalam keadaan bersedia. Jadi tak adalah kita tunjuk slide biasa je, tak adalah kita tunjuk muka depan sahaja. Okey. Kalau cikgu nak lagi kreatif, dia akan jadi macam ni lah. Kita guna template yang telah diberikan. Saya letak lagu sikit. Ni adalah lagu. Dan saya buat template sajalah, kita buat tulisan bawah tu lah, dia akan jadi macam ni. Dah ada lagu, jadi murid boleh tunggu sambil dengar lagu. Kita ada yang tulisan bawah dia, jadi dia nampak lagi kreatif lah masa menunggu dia. Okay, itu sahaja untuk cara membuat tulisan seperti berita. Allah, ada lagi 10 minit. Okay, saya ada lagi 2 benda lagi ni. Okay, seterusnya adalah permainan interaktif. Okay, kalau biasa kita guna permainan online. Okay, biasa kita guna permainan online. Okey, untuk masa sekarang saya akan buat permainan di dalam PowerPoint. Permainan di dalam PowerPoint. Sebagai contoh, ini yang saya buat semalam lah. Saya buat dalam masa kejap, okey. Jadi, permainan ini dipanggil Hungry Monkey. Okey, dia lebih fokus kepada do and does. Okey, macam mana kita klik play. Okey, contoh, what tempat kosong your mother do in the morning. What tempat kosong your mother do in the morning. Okay, do or does. Do or does. Okay, jadi apa jawapan dia? Contoh kita klik kepada do. Contoh do, jawapan betul dia does. Contoh kita klik pada do. Jadi jawapan pun salah, you are wrong, muka pun sedih je. Itu kita klik back, dia akan back balik lah. Atau kita tekan does. You are correct. Okay. Okay, macam mana kita nak buat interaktif, saya rasa macam tak sempat sebab benda ni dia macam complicated lah sikit cikgu. Yang ni sebab dia banyak pakai hyperlink. Yang ni kita bermain dengan hyperlink lah. Tapi kalau cikgu-cikgu nak mudah, saya ada kumpul beberapa interaktif game yang cikgu boleh guna lah. Contohnya ada dalam berapa ya? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ada dalam 11. Ada dalam 10. Ada dalam 10. Ada dalam 10 game yang kita boleh pakai. Yang ini telah disediakan oleh cikgu-cikgu lain lah. Saya pun banyak rujuk pada cikgu lain. Contohnya kita ambil Angry Birds ni lah. Okay, kita hanya perlu tukar soalan je. Kita boleh enable editing dan tukar soalan. Contohnya Angry Bird ni, dia pakai there is, there are. Okay, dah ada lagu. Klik play. Okay, they is ke are? Is ke are? They a tree in the garden. Jawapan dia is. Contoh kita klik are. Kita klik pada hidung dia, klik jadi dia punya haiwan pun tak mati. Jadi benda tu jawapan dia salah lah. Kalau kita letak jawapan betul, dia akan jadi seperti ini. Jadi jawapan dia pun betul. Lepas tu klik next. Okay.
sebenarnya cikgu ni bagus juga sebab dia ada buat banyak soalan lah. Kalau macam kita nak edit, just tekan enable editing dan kita hanya perlu edit je lah. Jawapan apa yang kita nak buat. Okay. Selain Angry Bird, ada juga Zombie Hunt. Zombie Hunt ni pun best juga. Contoh seperti ini. Atau Zombie Hunt. Kita buat tekan play. Okay. Rush and I are wearing the school uniform. We ke, our ke, us. We ke, our ke, us. Okay. Jadi contohnya Rush and I are wearing we. Jawapan dia we. Contoh kita tekan us kan. Kita tekan maknanya kita tak pergi lagi kepada soalan seterusnya. Kalau kita tekan play, barulah mati jawapan dia betul. Kalau kita pergi ke soalan seterusnya. Okay, banyak game sebenarnya cikgu. Tapi saya nak tunjuk satu-satu, dia akan mengambil masa lah. Dan masa pun nak habis dah sebenarnya. Jadi kalau siapa yang berminat, boleh PM saya dan saya akan bagilah. Okay, kalau macam kita nak buat sendiri pun tak ada masalah. Yang ni saya buat sendiri cikgu. Kalau yang buat sendiri ni, kita pakai hyperlink. Okay, maybe akan ambil masa untuk net sesiladak lah pula kalau saya nak ajar pasal permainan interaktif ni. Okay, dan benda tu di atas kerajinan kita. Okay. Tengok kita rajin macam mana dan mengambil masa kita lah, tapi kita akan berpuas hati lah buat kuis kita sendiri. Tapi kalau cikgu nak senang boleh je PM saja dan saya akan bagi template lah, kita hanya perlu edit soalan saja. Okay. Dan template PowerPoint. Okay. Macam mana kita nak dapatkan template PowerPoint yang menarik dan percuma? Okay. 3 website yang saya suka. Yang pertama sekali adalah Canva. Okay cikgu, kalau kita login kepada akaun MOE kita, automatik kita akan dapat premium. Okay, automatik kita akan dapat premium. Okay, jadi dalam Canva, cikgu type sahaja presentation dan dia akan bagi banyak template slide yang kita boleh guna. Okay, banyak template slide yang kita boleh guna dan menarik. Cikgu cari mana yang sesuai dengan tema yang cikgu akan ajar pada minggu tu, pada hari tu, dan cikgu hanya perlu klik download. Okay, dan cikgu hanya perlu edit je lah. Itu je. Sebab tu saya kata jangan pakai template yang PowerPoint bagi. Sebab tak lawa dan kurang menarik. Okey. Okey, yang kedua adalah Slide Go. Okey, yang Slide Go ni pun banyak yang menarik. Okey. Jadi cikgu boleh pilih macam yang ni. Boleh pilih yang Grima Workshop ni dan dalam ni ada banyak lah muka depan dia. Kalau kita nak buat bullet point macam mana, kalau kita nak tunjuk infografik macam mana, ada banyak cikgu. Jadi kita boleh pilih yang mana je yang kita minat. Dan yang terakhir sekali yang saya paling suka adalah Slide Mania lah. Slide Mania ni dia ada interaktif, okey. Kalau macam yang seterusnya slide yang saya tunjuk ni adalah interaktif lah. Dan dalam ni pun ada banyak slide yang cikgu boleh, kita boleh download dan kita boleh edit. Kita boleh download dan kita boleh edit lah. Okey, contohnya saya akan tunjuk satu contoh lah cikgu. Sempat ke? Okey, contohnya adalah Slide Go. Slide Go, kita pergi kepada Slide Go. Okey, contohnya kita nak cari pasal animal. Okay, animal. Okay, kita pun cari tempat yang cari haiwan yang menarik. Okay, contohnya pasal haiwan. Okay, ini adalah slide yang dia bagilah. Okay, slide yang dia bagi. Okay, apa yang cikgu perlu buat? Cikgu hanya perlu klik download je. Okay, dia akan download, automatic akan download. Allah, slow pula lah internet. Okay. Okay, dia akan download. Tak boleh lagi. Okay, dia akan download. Dan apa yang cikgu perlu buat hanyalah cikgu perlu edit sahaja. Cikgu perlu edit sahaja. Edit mana perkataan enable editing dan kita edit lah apa yang kita nak. Okay, contohnya Fact Match Game. Okay, contoh I have who am I. Ni dia buat pasal game. Okay. Dan kita boleh ambil lah template dia. Kita ambil contoh khusus game. Here is the presentation untuk kita delete. Class with Mr. Siap contoh. Atau cikgu delete lah apa yang cikgu nak. Cikgu delete apa yang cikgu tak nak dan cikgu pakailah apa yang cikgu nak. Okay. Sebab tu saya kata 3 website yang saya bagi itu sangatlah berguna dan cikgu boleh pakai. Okay, contohnya Slide Mania ni saya akan tunjuk lah. Ini adalah dan apabila kita dah menguasai PowerPoint, kita boleh buat apa saja dengan PowerPoint ni. Contohnya yang ini, next video ni saya pakai yang ni. TV and remote control choice board. Okay. Dia jadi macam ni. Dan bila kita klik pada on, TV kita pun on. Selamat datang. Kita off, dia off. On, off. On, off. Lepas tu kita pergi kepada kosong-kosong. Kosong-kosong tak ada siaran lah cikgu. Okay, kita pergi kepada menu. Menu kita boleh dapat channel 1, channel 2,
Okay, yang ni ada saya letak beberapa video lah. Saya pun sebenarnya tengok YouTube, saya tengok TikTok. Tapi video TikTok saya tak buat lagi lah. Cuma video TikTok ni sebenarnya lagi banyak dan lagi pendek. Jadi mudah kita nak faham. Contoh video TikTok satu. Yang ni dia buat pakai PowerPoint tu. Jadi memang nampak yang dia buat tu. Nampak menarik lah. Tapi yang ni untuk dia punya presentation lah. Dia punya presentation kepada klien. Dia punya presentation kepada kelas. So kalau saya tekan kepada channel 2, jadilah video. I'm on the next level. 더 너의 문을 열어 next Jadi dia pakai PowerPoint. Walaupun dia tunjuk level 열두개 satu 내가 level tu, 부셔 dia pakai PowerPoint. next level 코스모에 달 때까지. Tapi ni level-level tinggi lah cikgu. Tapi kenapa, kalau cikgu rasa kenapa video tu buruk, sebabnya saya dah kecilkan video tu. Kalau nak yang lawa, kita boleh je besarkan, tak ada masalah pun. Cuma tak kena dengan saiz TV lah. Lepas tu nak kena edit yang saiz TV ni lah. Okay, tak kena dengan saiz TV. Contohnya saya play. 난 궁금해 미치겠어 이 다음에 펼칠 story I'm on the next level 더 너의 문을 열어 next level 너를 12개 내가 부셔 next level 코스모에 달 때까지. Walaupun nampak macam animation, tapi sebenarnya dia pakai PowerPoint saja. Cuma kita kena menguasai PowerPoint. Okey, saya rasa dah pukul 10 ni, tak sempat ke ni. Okey, itu sahaja. Okey, Cikgu Farouk boleh ambil, kalau tidak lagi lama ni saya punya sesi ladap ni. Okey, terima kasih, alhamdulillah. Maaf yang mengambil masa lama. Itulah. Sangat-sangat menarik lah. Memang saya rasa cikgu-cikgu semua banyak yang berminat untuk cubalah PowerPoint ni kan. Sebab kadang-kadang kita guna yang basic je. Kita tak guna pun yang lain-lain. Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ishraq atas sesi perkongsian ilmu pada hari ini bertajuk pembelajaran yang menyeronokkan bersama PowerPoint. Saya rasa kalau bagi murid-murid tengok PowerPoint Cikgu Ishraq ni memang dia seronok lah. Okey, jadi sebelum tu kita akan tengoklah beberapa soalan cikgu-cikgu daripada cikgu-cikgu. Okey. Cikgu Teacher Sarah, kalau Microsoft PowerPoint 2007 boleh ke buat semua ni? Okey, sebenarnya untuk version yang lain, setahu saya geng-geng YouTube diorang pakai PowerPoint 2010. Okey, saya tak pernah lagi tengok diorang pakai yang 2007 punya. Cuma kalau kata dia ada dia punya, macam tadi lah yang saya tunjukkan, transition, animation, session. Kalau dia ada, saya share, okey. Kalau dia ada transition, dia ada animation ni, boleh buat juga Kak Sarah, tak ada masalah. Kalau dia ada yang ni lah, tapi sebenarnya 2007 tu dah lama. Jadi kalau kita nak upgrade pun senang je. Kita pergi kepada ni, kita pergi kepada Microsoft Office dan kita download yang paling latest. Okey, diorang ada bagi yang paling latest. Boleh download lah yang paling latest. Yang 2010 pun dah ada sekarang. Sebab 2007 tu agak lama lah. Sebaik-baiknya kita upgrade yang baru lah kan. Pakai yang baru lah. 2016. Paling kurang pun 2016 sekarang kan. Sebab saya nak jawab 2007 tu, saya tak ada 2007 punya kat sana. Jadi saya pun tak pasti boleh ke tidak buat semua tu. Okey. Saya rasa Teacher Sarah kena upgrade lah dia punya apa ni, Microsoft Office tu. Okey, jadi kita tengok soalan seterusnya. Cikgu Zuliana, bagi tips nak pilih gambar HD. Okey, untuk tips gambar HD kita boleh pilih type HD je sebenarnya. Kita pergi kepada Google, contoh kita type animal, ambil cat lah, cat HD. Okey, kita pergi kepada image. Macam mana kita nak tahu dia HD ke tak? Kita tengok dia punya nombor pixel ni. Okey, lagi besar nombor pixel ni, lagi cantik dia punya gambar. Okey, macam ni 1600 kali dengan 1200. Kalau yang macam ni 1600 kali 1000. Jadi yang gambar ni jadi buruk lah sikit daripada yang gambar yang ni. Kita kena tengok resolution dia lah. Jadi kalau lagi besar, lagi bagus. Okey. Jadi yang tu lah sebenarnya. Kita type je HD kak, senang je.
Kalau nak cari gambar HD sebenarnya. Betul lah. Rasa type je ataupun boleh klik lah wallpaper ke kan. Saiz besar ke kan. Jadi dia akan Ambil yang detect cari lah. size besar. Okay, Yang penting tengok resolution ni lah. dia punya resolution gambar tu kan. Resolution gambar. Okey, soalan seterusnya. Kenapa saya masukkan sound dalam PowerPoint, murid tak dengar bunyi tu dalam Google Meet? Sebab yang tu dah Google Meet dah sebenarnya kak. Itu bukan salah PowerPoint. Bila kita pilih Google Meet, akak jangan pilih window. Akak pilih tab ataupun apa lagi satu, saya lupa. Akak jangan pilih share screen. Akak pilih tab dengan apa lagi satu aja saya lupa. Dia ada 3 pilihan. Share full window screen, dengan share window screen. dengan Share tab screen. kan. Akak pilih window dengan tab sahaja. Yang tu je keluar bunyi. Kalau akak pilih share screen yang full, dia takkan keluar bunyi. Itu Google Meet punya setting lah. Yang tu. Nah, satu lagi kadang-kadang kena set dekat kita punya ni kan. Kita PowerPoint punya buat automatic. kita punya earphone ataupun kadang-kadang dia cuma detect earphone tapi sebenarnya kita kena tukar dekat speaker laptop kita tu lah. Supaya bunyi dekat speaker tu dengar dekat dia punya apa ni, dekat slide. Okey. Rasanya ada soalan lagi tak, kita tengok. Nak kena beli baru. Betul lah tu. Ada bayaran kalau nak upgrade. Ni Cik Nazrul tanya ada bayaran tak? Bayaran tak kalau upgrade? Tak ada. Setakat ni memang free lah. Kalau setakat ni kan memang percuma. setakat ni free je. Boleh boleh Google search je. Memang boleh Google dia search punya saja. link download tu. Okay, kalau ada tak pun cikgu boleh pergi kepada sekejap cikgu saya share ni pasal aku buat kat ni sebenarnya. Saya share. Okey, kita boleh pergi kepada akaun Delima kita. Delima site. Okey, portal akaun Delima. Dalam Delima kita pun ada sebenarnya tu. Allah. Ni akaun biasa. Masuk. Okey, cikgu pergi kepada Okey, ini aplikasi yang dicadangkan oleh Delima lah sebenarnya, yang diorang dah ada kerjasama. Jadi cikgu boleh tengok sebab Delima ni sebenarnya banyak je app yang kita boleh pakai. Cuma yang untuk Microsoft Office tadi, cikgu boleh pergi kepada bahagian murid lah. Pergi kepada bahagian murid. Kita ambil aplikasi. Okey, lepas tu kita ambil Office 365 ataupun PowerPoint lah. Mana-mana yang cikgu nak update lah. Lepas tu dia akan bawa kita kepada website dia. Jadi kat sini kita boleh update terus lah. Jadi boleh dia ada Delima lah. Delima je kan. Boleh pakai Delima sahaja. Rasanya tak ada soalan lagi lah rasanya. Cikgu kalau ada tak faham ke apa, cikgu boleh tengok balik rakaman ni. Rakaman ni kita sentiasa dibuka, boleh tengok bila-bila. Kita boleh buat hands on lah lepas ni. Okey, jadi saya akan kongsikan link kehadiran di ruang komen. Jadi cikgu tolong isi, siapa yang ada dalam live ni minta isilah sebab link ni saya akan tutup 15 minit selepas kita punya sesi ni tamat lah. Maksudnya siapa yang tengok secara live saja dapat automatik Cikgu Najib masukkan 1 jam SPL KPM. Kalau lepas-lepas ni dia tengok rakaman, dia kena isi sendirilah. Dia kena isi sendiri 1 jam tu. Okey, jadi saya rasa saya wakil lah daripada guru-guru semua. Ucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada Cikgu Ishraq atas perkongsian ilmu pada hari ini, sangat-sangat bermanfaat. Mungkin boleh bantu kita lah dalam sesi PDPRS selepas cuti nanti kan, supaya dapat menarik lebih murid-murid kita dapat join kelas kita lah. Okey, jadi jangan lupa untuk sesi perkongsian yang seterusnya. Kejap lagi pukul 11.30 Cikgu Malik akan bentangkan sesi perkongsian beliau. Mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dalam
pelaksanaan kita punya ladap ni. InsyaAllah kita punya ladap ni ada, setakat ni ada 7 siri lah setakat ni hari ni ada 2. Jadi insyaAllah, jadi nantikan. Isyraq, Cikgu Isyraq ada apa-apa lagi? Okey, dalam link tadi kan ada borang malam balas kan Cikgu Farouk? Ada bahagian cadangan, Okey. cadangan Kalau pembagian. cikgu nak apa siri ladap yang seterusnya lah, cikgu boleh request lah. Contohnya nak pasal gambar, contohnya pasal Google Form ke apa, dan cikgu boleh pilih tahap mana lah sebenarnya. Yang untuk siri ladap kali ni memang intermediate lah. Memang untuk middle lah, untuk yang tengah-tengah. Dia tak senang sangat, dia tak susah sangat. Okey, kalau cikgu nak belajar pasal PowerPoint basic, cikgu boleh request lah. Dan mungkin kalau masa-masa akan datang mungkin akan boleh ditambah baik lah. Okey, jadi saya mohon maaf lah kalau terlaju sangat ke apa, sebab memang masa agak singkat lah. Sebenarnya saya pun tak sangka Yelah, lama kita seperti nak itu 1 sebenarnya. jam saja kan. Betul, Tak sangka pula lama macam Lepas tu. ni kita ada lagi. Sebab PowerPoint ni sangat-sangat luas dia punya ni kan. Aplikasi dia macam-macam kita boleh buat video dan sebagainya. Okey, jadi saya rasa itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi lah selepas ni. Terima kasih. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi lah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Terima kasih semua.